Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tak habis-habis ramainya didakwa kerana rasuah. Tapi saya salut 3 juta peratus. Saya salut, betul-betul salut kepada kerajaan sekarang ini yang betul-betul mau menghapuskan rasuah. Saya fikir selepas ini 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun dari sekarang, kita akan melihat negara Malaysia akan maju dengan cepat kerana rasuah sudah berhenti, penyelewengan sudah berhenti, kerana projek-projek dengan nilai yang sepatutnya akan dibuat dengan nilai sepatutnya. Jadi contohnya, kalau projek itu 2 juta, nanti dibuat pun dengan kos 2 juta. Jadi itu termasuklah keuntungan, termasuklah gaji pekerja, keuntungan semua 2 juta. Bukannya kos 2 juta tapi projek 20,000. Bukan begitu. Jadi kita berharap semoga 2-3 tahun akan datang kemajuan negara Malaysia akan terlihat dengan lebih jelas kerana rasuah sudah tidak ada lagi. Jadi pelaksanaan projek mengikut spesifikasi yang betul. Terbaru bekas CEO disahkan telah didakwa kerana telah menerima rasuah sebanyak 5 juta ringgit Malaysia. Bayangkan 5 juta itu, kalau betul itu rasuah, bayangkan berapa banyak pembangunan, berapa banyak jalan raya boleh diperbaiki dengan 5 juta. Tapi kerana rasuah 5 juta, duit 5 juta itu hilang begitu saja, tidak dapat dinikmati oleh negara rakyat. Jadi itulah yang teruk dia bila ada rasuah. Bila ada rasuah memang tidak dapat dibuat seperti sepatutnya, jadi amat teruklah. Okey, tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan itu dibacakan terhadapnya di hadapan hakim, iaitu Rozila Saleh. Siapa yang mau mengaku kan? Tapi of course, kalau dia rasa tidak bersalah, dia ada hak untuk tidak mengaku bersalah lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita berharap semoga negara Malaysia akan terus dapat mementras rasuah ini. Orang-orang besar yang berkuasa selalunya memang ada risiko untuk terjebak dengan rasuah. Tapi dengan adanya kerajaan Madani, kerajaan perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang yang memang serius membasmi rasuah ini, saya fikir orang-orang yang berpangkat tinggi, CEO, pengarah dan macam-macam lagi yang berpangkat tinggi, selepas ini akan bertobat, tak akan mau lagi rasuah. Kalau ada juga, hadapilah nanti hukuman di mahkamah dan hukuman di akhirat nanti. Nak kena jawab dengan mahkamah, nak kena jawab juga dengan Tuhan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tahniah diucapkan kepada kerajaan. Kita harap, sekali lagi kita harap negara Malaysia akan lebih maju, lebih dihormati selepas ini, dapat dikembalikan kehormatan negara Malaysia yang satu ketika dulu amat disegani kerana maju. Dan sekarang ini Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam proses untuk memperbaiki negara, dalam proses untuk memberikan keyakinan semula kepada pelabur-pelabur asing untuk melabur di Malaysia, kerana Malaysia sudah menjadi negara yang bagus semula untuk melabur. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, SPRM tak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan kepada siapa saja, termasuk
mereka yang bergelar menteri. SPRM akan menggeledah, SPRM akan menyerbu, SPRM akan siasat sampai ke lubang cacing. Jadi tak boleh lari. Dengan itu, saya sokong dengan tindakan SPRM yang betul-betul tegas ini. Terbaru, beberapa hari yang lalu, SPRM telah menggeledah rumah dan pejabat seorang menteri kerana untuk menyiasat dan juga untuk mencari wang yang dikatakan diterima kerana rasuah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, seperti mana dulu Polis Diraja Malaysia dan SPRM pernah bertindak tegas, bertindak mengikut lunas undang-undang yang sangat dihormati oleh rakyat dan pasti akan diingat selama-lamanya. Datuk Seri Najib Razak dulu pun pernah digeledah juga. Rumahnya banyak wang tunai, banyak aset-aset milik Najib Razak, Osman Mansur yang digeledah. Lepas itu banyak juga akaun daripada Barisan Nasional yang dibekukan. Tapi akhirnya ada yang menang, ada yang tidak, macam-macam lah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, membuktikan tindakan yang dijanjikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dia betul-betul buat, iaitu untuk menghapuskan amalan rasuah di Malaysia ini. Tak kiralah siapa pun akan disiasat juga. Dan menteri itu pula dilaporkan sekali lagi akan dipanggil SPRM pada hari Selasa ini, hari Isnin ini. Bukan saya Isnin atau Selasa, tapi minggu depan lah. Beliau juga sekali lagi akan dipanggil untuk memberikan keterangan sekali lagi berhubung dengan kes rasuah untuk pengambilan buruh asing, kalau tak silap, pekerja asing. Jadi kita menantikan apakah yang akan terjadi selepas ini. Adakah penggeledahan itu menemui seperti yang diharapkan bukti ataupun tak ada bukti? Saya fikir kalau ada bukti yang ditemui, pasti beliau akan didakwa di mahkamah sekiranya diluluskan oleh hukum negara untuk didakwa di mahkamah. Tahniah diucapkan kepada SPRM. Saya fikir SPRM tidak akan teragak-agak untuk melaksanakan tugas amanah tanggungjawab yang diberikan kepada mereka sekiranya ada lunas undang-undang, sekiranya ada kes dalam hal ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, SPRM, BBRM di Malaysia semakin cekap, tahniah diucapkan, semakin berpengalaman dalam handle kes-kes yang begini. Sekali lagi saya ingin beritahu kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya yang suka rasuah, berhentilah dari rasuah. Sebab sorok macam mana pun akhirnya nanti ketahuan juga. Macam mana sorok sekalipun, bawa wang tunai balik rumah kah, simpan di situ kah, simpan di sini kah, SPRM tetap boleh siasat juga. SPRM sahkan telah geledah, SPRM disahkan telah geledah pejabat dan rumah si Pak Umar untuk siasatan kes itu. Apapun, kita jangan dulu buat apa-apa spekulasi yang belum benar. Kita tunggu saja laporan daripada SPRM. Kita tunggu saja sama ada pendakwaan atau tidak. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini.